Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Terbaik demi rakyat, Tun M dan Najib berganding bahu perangi COVID-19. Sebelum memulakan bicara tentang dua tokoh yang amat disenangi netizen dan rakyat Malaysia yang kini sanggup mengenepikan fahaman politik demi kecintaan kepada rakyat Malaysia, Bosku dan Big Boss telah sama-sama berganding bahu memerangi pandemik COVID-19 era PKP 3.0. Eloklah kiranya kita membuat sedikit ulang kaji berdasarkan ramalan PTV sendiri seperti berikut. Fakta menarik COVID-19 yang perlu anda ketahui yang pernah PTV keluarkan sebelum ini. Pada Aidilfitri PKP 1.0, kes baru hanya 48. Pada Aidilfitri PKP 3.0, baru ini angka 48 datang lagi, tapi kali ini dalam gandaan 100, jadi 4855. Dan kes ICU angka 48 datang lagi dalam gandaan 10 kepada 481, maka kita ada 48 hari untuk menghalang kes baru melepasi angka 10,000. Ingat ya, tarikhnya sebelum 30 Jun 2021. Kita mesti menang ya. Kes COVID-19 di Malaysia diramal meningkat lebih 8,000 jangkitan setiap hari pada Jun tahun ini. Menerusi graf yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, ia menggambarkan trend peningkatan yang mengunjurkan lebih 8,000 kes bermula 13 Mei hingga 6 Jun. KKM dalam Facebook rasminya memaklumkan kadar kebolehjangkitan tersebut pada jangkaan mengikut kes harian meningkat kepada 1.14 Arnon. Bagaimana pula kedua tokoh ini boleh jadi geng memerangi pandemik ini? Sudah tentulah dari peristiwa di mana kedua-duanya telah diambil tindakan melanggar SOP PKP dan kedua-duanya telah secara terbuka menolak keistimewaan 2 darjat dengan kesanggupan mengaku kesalahan dan membayar saman. Syabas kepada Bosku dan Big Boss. Terjalinnya kerjasama padu antara Bosku dan Big Boss apabila Bosku membuat hantaran FB pada 12 Mei 2021 dan mengiktirafkan kerjasama mereka sebagai dalam satu kumpulan. Kita geng. Terbaik Tun, tak mahu double standards. Kita geng. Tun kata COVID-19 adalah wabak yang serius dan penyakit ini tidak mengenali sesiapa maupun sempadan kawasan. SOP harus dipatuhi tidak kira oleh sesiapa kerana ini dapat bantu bendung merebaknya penyakit ini. Kita tidak harus ambil ringan. Bosku terbaik dengan menghantarkan pesanan-pesanan kepada netizen melalui hantaran FB-nya dengan menasihati netizen agar jangan ziarah-menziarahi tapi sekadar ziarah bilik-bilik dan ruang tamu, dan beliau sendiri berbuat demikian dengan mengenalkan jiran sebelah beliau. Dan kemudiannya Najib Razak juga rayu ketatkan PKP, jangan diheret berpanjangan. Keprihatinan Bosku pada hari raya pertama telah mengeluarkan statistik COVID-19 daripada KKM yang menunjukkan jumlah kes baru sebanyak 4,855 dan kes ICU 481. Satu usaha yang baik untuk mengingatkan netizen agar berhati-hati. Dan kemudian juga Bosku telah mengeluarkan graf daripada Our World in Data menunjukkan situasi COVID Malaysia terkini, iaitu yang paling teruk dalam ASEAN, di mana kes baru COVID bagi setiap 1 juta penduduk sehingga 13 Mei 2021 yang boleh dilihat melalui graf yang terpapar di sini. Bosku pada 15 Mei dalam hantaran FB-nya juga telah menegur media negara asing yang sudah mula cek pasar dengan Malaysia. Mereka hairan kenapa Malaysia isytiar PKP 3.0 tapi tak beri bantuan pula. Kononnya telah membual dengan individu-individu dari golongan B40 Malaysia bahawa mereka amat susah dan tertekan untuk menghadapi PKP 3.0 tanpa sebarang bantuan dari kerajaan setelah menghabiskan simpanan mereka dari PKP 1 lagi. The Straits Times, poor families at risk with no relief under Malaysia's third COVID-19 lockdown. Lihat ya betapa prihatinnya Bosku di sini. Selaku bapa netizen, Bosku juga telah mengeluarkan kenyataan berikut dalam FB-nya. 105 nyawa terkorban pada 3 hari pertama hari raya.
Kematian COVID Malam Raya 39, Hari Raya pertama 27, Hari kedua 34, hari ini 44 rekod tertinggi. 144 orang terkorban dalam tempoh 4 hari lepas. 1,311 nyawa hilang dalam tempoh 4 bulan darurat campur PKP 2.0. Ramai kehilangan ahli keluarga. Mereka bukan sekadar angka. Amat sedih. Demikianlah catatan bosku selaku bapa netizen yang amat prihatin. Syabas bosku. Bagaimana pula peranan Big Boss yang turut sama memberi ingatan terbaik buat rakyat akan kami paparkan dalam bentuk syarahan dan diakhiri pula dengan pesanan bosku sebagai penutup juga dalam bentuk hantaran video. Dengarkanlah dan hayatilah pesanan terbaik kedua tokoh ulung negara tercinta buat kesemua rakyat Malaysia, tak kira bangsa atau parti politik. Kita mesti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya pada hari ini terpaksa mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan keadaan wabak COVID-19 di negara kita. Saya dapat maklumat dari pihak mereka yang terlibat dengan mengawal wabak ini bahawa wabak COVID ini sudah sampai kepada tahap yang amat serius. Sudah ada kes yang mana kerana satu orang saja 2,000 orang dijangkiti. Semata-mata kerana satu orang tidak dikawal dengan betul, maka 2,000 orang sudah dijangkiti, dan daripada 2,000 itu lebih daripada 20 telah meninggal dunia. Inilah yang boleh berlaku kalau kita tidak ikut SOP kita. Saya berpendapat bahawa walaupun dia menjadi masalah dan tidak disukai oleh kita semua, tetapi kawalan kita amat penting bagi melawan wabak COVID-19 ini. Kita harus ingat pada mulanya, di waktu mula-mula kita terpaksa ada lockdown pada mulanya selama 1 bulan. Pada masa itu kita dapat kawal perkembangan wabak ini sehingga kepada angka cuma 2 digit saja, tak sampai pun 100. Tapi sekarang ini sudah sampai kepada 4 digit, 4,000 lebih biasa dijangkiti dengan wabak ini. Dan keadaan sekarang menjadi lebih genting kerana virus ini sudah menjadi varian yang baru, dan varian yang baru ini lebih mudah dijangkiti daripada yang lama, dan mungkin juga dia tidak dapat dikawal dengan suntikan vaksin kita. Sebab itu besar kemungkinan jumlah tiap-tiap hari akan bertambah lebih daripada sekarang, sehingga lebih daripada 5,000, katanya sampai lebih daripada itu. Jadi kalau itu berlaku, kita akan hadapi masalah. Tidak ada tempat rawatan di hospital kita yang mencukupi. Sekarang ini pun kita dapati banyak alatan-alatan yang diperlukan sudah tidak cukup untuk rawatan pesakit-pesakit. Jadi kalau kita dapati pertambahan yang beribu-ribu, maka alatan ini juga akan menjadi tidak cukup untuk membantu. Nasib baik kita tidaklah hadapi masalah oksigen. Oksigen kita ada, tapi alat untuk menolong pesakit supaya dapat bernafas itu tidak cukup. Dan kalau ramai lagi terpaksa dimasuk ke dalam hospital, mereka tidak akan dapat rawatan yang sepenuhnya. Kalau mungkin dengan itu mereka akan jadi lebih teruk dan mungkin meninggal dunia. Dan cara kita nak lawan ialah hanya dengan kita bendung diri kita.
iaitu kita tidak bergerak bersama-sama dengan orang lain. Saya dapati walaupun kita semayang di masjid pada hari Jumaat dan kita elak daripada berdekat-dekatan dengan orang lain yang sedang bersemayang, tetapi sebelum dan selepas semayang kita keluar dengan begitu rapat sekali, berumba-rumba. Tak ada jarak antara kita dengan orang lain. Sepatutnya jarak 1 meter itu perlu dikekalkan semasa kita berjalan pun. Bukan saja semasa kita semayang, tapi semasa kita berjalan pun jauhkan diri daripada orang lain. Mungkin setakat 1 meter. Bagi saya lebih daripada 1 meter pun lebih baik. Saya minta maaf, saya tak pergi semayang kerana saya dapati ramai yang mendekati diri mereka dengan saya untuk tanya khabar dan juga untuk tanya kesihatan diri saya. Ya, saya terima kasihlah kerana mengambil berat terhadap kesihatan saya, tetapi hakikatnya ialah mereka berdekatan dengan saya. Demikian juga kalau saya pergi ke Bazar Ramadan, akan ada orang yang akan mendekati dengan saya dan ingin ambil gambar dan sebagainya. Apabila saja kita mengadakan Bazar Ramadan, jumlah pesakit meningkat beribu. Daripada sudah diturun kepada 2,000, sekarang ini sudah sampai kepada hampir 4,000, 3,700. Ini kerana kita tidak jauhkan diri kita daripada orang lain. Ya, saya mengakui bahawa agak sukar kita berbuat demikian. Kita jumpa dengan kawan-kawan dan sebagainya, mereka mendekat diri dengan kita dan kita perlu jauhkan diri daripada mereka. Yang penting bagi diri kita, kawalan disiplin kita, iaitu jangan kita berdekatan dengan orang lain. Ini saja yang boleh menolong kita. Dan kita sudah tentu memakai pelitup muka kerana untuk elak daripada menjangkiti orang lain dengan penyakit COVID ini jika sudah terkena kepada kita. Disiplin, kesanggupan kita kawal diri kita amat penting. Walaupun kita ada polis dan ada orang lain yang berjaga-jaga, tapi tidak mampu mereka jaga semua orang. Kita lah kena jaga diri kita. Kalau tidak, kalau jumlah pesakit COVID ini akan bertambah dengan pesatnya. Ingat, satu orang boleh jangkit kepada 2,000 lebih orang. Just satu orang. Dan kematian juga meningkat lebih daripada 20. Itu cara wabak ini berkembang di kalangan kita. Sebab itu arahan supaya pada hari raya ini kita tidak berkumpul amatlah penting dipatuhi. Dan kita tak perlulah buat lawatan-lawatan ke rumah-rumah kawan dan sanak saudara, kerana itu bukanlah satu lawatan yang baik, kerana mungkin kita akan dijangkiti ataupun mereka akan dijangkiti kerana kita buat lawatan. Kita perlu sabar dalam hari raya tahun ini kerana kita ingin melihat penyakit ini dikurangkan dengan tindakan oleh kita. Mereka yang belum disuntik dengan vaksin perlu berusaha mendapat suntikan vaksin ini. Dia hanya memberi perlindungan kepada kita. Walaupun tidak 100%, tapi lebih daripada 90% lindungan diberi kepada kita. Sebab itulah kita mesti pandang serius keadaan dalam negara kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan jadi seperti negara India dan Brazil, di mana ratusan ribu orang mendapat jangkitan tiap hari dan mereka tidak mampu untuk jaga, untuk rawat mereka ini yang jatuh sakit, dan ramai daripada mereka dibiar gitu saja dan kebanyakannya sudah meninggal. Ini boleh berlaku di Malaysia kalau kita tak berjaga-jaga.
saya mintalah, saya rayu kepada semua rakyat kita. Tak kira kaum, tak kira parti, tak kira apa, tetapi tolonglah kita kurangkan kemungkinan kita dijangkiti dengan penyakit ini dengan kita patuh kepada SOP. Kalau boleh, kita tinggal di rumah saja. Mungkin ini menimbul masalah kerana kita perlu beli makanan dan sebagainya. Tapi sekarang ini makanan boleh dibeli online, jadi kita tak payahlah pergi ke pasar untuk membeli belah. Saya elak daripada berkumpul di mana-mana. Dan kalau boleh kita dapati bekalan makanan daripada pihak lain, itu akan menolong kita kurangkan keluar daripada rumah untuk kita membeli belah dan sebagainya. Ingatlah, di waktu mula kita idami penyakit ini, kita semua bersetuju untuk tinggal di rumah, tidak keluar. Di jalan-jalan raya kita dapati tak ada sebuah pun kereta dan tak ada orang yang berjalan ke sana sini di masa itu. Dan kita telah kawal diri kita selama 1 bulan. Dan dalam 1 bulan itu, wabak ini dikurangkan. Sebaliknya, apabila kita ada pilihan raya di Sabah, maka ramailah yang daripada Semenanjung yang pergi sana untuk berkempen dan untuk hadir dalam berbagai upacara di mana terdapat ramai orang. Dan seperti mana kita tahu, apabila tamat saja pilihan raya, mereka kembali ke Semenanjung dan pada masa itu jumlah mereka yang mengidapi penyakit ini bertambah dengan begitu mendadak, begitu banyak. Jadi kalau di waktu ini kita adakan bazar Ramadan dan sebagainya, besar kemungkinan jumlah akan meningkat. Saya sedih kerana tentulah ramai yang mereka sudah bersiap sedia untuk menjual juadah dan sebagainya di bazar-bazar. Tetapi kalau kita utamakan jualan itu, ramai juga akan dijangkiti dan mungkin ramai juga akan meninggal. Jadi kita kena tabah hati, kita sabar dan kita perlu korban sikit. Saya harap pihak kerajaan dapat membantu mereka yang tidak ada makanan dan tidak ada wang dan sebagainya supaya penderitaan rakyat dapat dikurangkan. Inilah harapan saya dan ini disebabkan oleh saya dapat maklumat baru ini bahawa penyakit ini, wabak ini berkembang dengan pesat dan ramai yang akan dijangkiti dan juga ramai yang akan meninggal dunia kerana dihidapkan dengan penyakit ini. Itu sajalah pesanan daripada saya. InsyaAllah kita semua akan selamat dan dapat merayakan secara terhad hari raya ini supaya kita dapat korban hari ini untuk keselamatan kita pada hari esok. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jika selipar atau kasut banyak-banyak di depan rumah akan mengundang persoalan SOP. Tetapi saya berkongsi pendapat dengan beberapa netizen baru-baru ini. Jika nampak sepasang dua sahaja kasut di depan rumah jiran kita, jenguklah dan tanya khabar. Sehat atau dah makan belum? Sama ada perlukan apa-apa lagi yang boleh kita tolong. Mereka mungkin sedang menghadapi tekanan emosi, mental dan murung, tidak dapat bersama keluarga. Bantulah mengisi masa mereka sedikit. Berbual dengan mereka, raikanlah dengan mereka. Pada masa yang sama, walau di mana kita berada, gunakanlah apa-apa teknologi yang sesuai. Bertanya khabar dan salam raya dengan ibu bapa, saudara mara dan kawan-kawan. Pastikan segalanya mencukupi untuk mereka. Saya juga telah meminta pejabat ahli Parlimen Pekan untuk meluangkan masa dengan orang kampung kita
dan menghulurkan sumbangan pada golongan yang memerlukan. Walau tidak seberapa dan mengikut peruntukan dan kemampuan yang saya ada sahaja pada masa ini, saya berharap ia dapat membantu. Sama-sama kita doakanlah kesejahteraan dan kesihatan semua. Saya dan keluarga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam. Kepada mereka yang berpeluang bersama ayah dan bonda, ziarahlah mereka di Aidilfitri ini. Jika keadaan tidak mengizinkan akibat larangan rentas negeri, hubungilah mereka, buat video call. Saya buat pertama kalinya tidak dapat lagi mencium tangan bonda di pagi Aidilfitri. Kebiasaannya rumah bonda meriah. Kami akan berkumpul bersama-sama cucu-cucu menghiburkan bonda. Kami semua amat merindui bonda. Semoga roh Allahyarhamah bonda dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama mereka yang beriman. Saudara-saudari, saya doakan agar kehadiran Syawal ini membawa keberkatan dan rahmat kepada kita semua. Semoga Allah permudahkan segala urusan kami. Selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir dan batin. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.